Pada tahun 2020, Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa (WHO) meletakkan ketagihan bermain video game secara online sebagai satu penyakit mental. Ketagihan terhadap video game ini bukan sahaja menjadi ketagihan remaja, bahkan golongan dewasa juga menjadi mangsa. Ketaksuban video game boleh menyebabkan seseorang meninggalkan pelajaran, meninggalkan kawan dan boleh hidup di dunia fantasi dan lupa apa itu realiti. Sehingga negara China menguatkuasakan peraturan menghadkan 90 minit pada waktu siang untuk berusia bawah 18 tahun untuk bermain video game. Dengan adanya e-sport sekarang yang semakin menular dan popular dan juga dengan bantuan Twitch untuk video game live streaming. Adakah video game ini satu pemusnah atau pencipta keharmonian? Adakah ketagihan terhadap video game sama dengan mental problem? So hari ini korang bersama dengan Bella dengan show kita Video Games Addiction. Dan juga bersama tetamu khas Bella hari ini, Nana dan juga Zarif. Hai Nana, hai Zarif. Okey, kita nak kenal-kenalan sikit Nana dan juga Zarif ni kan. Nama penuh Nur Sabrina Christina binti Razadi, but usually orang panggil Nana lah. So, umur saya 21 tahun. Saya sekarang student di University Teknologi Mara, aliran English as Intercultural Communication. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zarid bin Zamli, umur 23 tahun. Saya sekarang student dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di kampus Pagoh. Bawah course English for International Communication. Sebelum tu Bella nak ucapkan terima kasih atas kesudian Nana dan juga Zaris bersama-sama dengan Bella hari ini untuk kita berkongsi pendapat. So without further ado, kita ajukan soalan yang pertama. So untuk permulaan show kita ni, Bella nak tanya sikit lah. Kita bagi head start sikit. Sebagai seorang pelajar yang perlu berjaya dalam pelajaran dan juga balance dengan rutin harian yang lain, adakah Nana dan juga Zaris masih bermain video game? Ya, jawapan saya saya still main video game walaupun saya full time student. Dia bila ada masa lapang, bila bosan-bosan kan, kita main lah game saja nak mengisi masa lapang ke, nak hilang stres ke, nak hilang bosan tu. Ya, main juga, still main, full time student. Tu lah, sama lah lebih kurang ngisi masa lapang, malam-malam tu bosan-bosan tak tahu buat apa, main lah game. Selalunya main game apa? Kalau saya selalu main Genshin lah sekarang. Genshin, Honkai, tengok mood lah. Kalau mood macam rasa macam nak marah-marah sikit tu, main lah game kompetitif macam ML ke, Valo ke. So, tengoklah kadang-kadang main game kat PSP. Tengoklah, mood ikut mood. Agak-agak dalam seminggu tu berapa lama Nana dengan Zaris ni main video game? Kalau soalan ni bukan dia tu yang macam pilihan lebih daripada 2 jam, lebih daripada Dia bukan objektif. Dia bukan objektif. Oh, tak ada? Bukan objektif. Sebab susah nak cakap. Seminggu ada berapa hari? Seminggu ada berapa jam, sorry. Seminggu ada berapa jam? Boleh say about give or take tolak tambah 40%. Purata lah saya letak 40% harian saya tu. Kalau tolak hari cuti, hari-hari yang ada kelas, 40% tu saya akan memang set untuk main game je. Okay, kalau seminggu ada 5 hari, 2 hari tu 48 jam total tu memang main game je. Bayangkan macam tu lah. Sebab yelah kita dah sibuk satu hari tu nak chill, nak menyendiri, seorang-seorang tak bercakap dengan orang langsung kan. Kita main lah game. Tak boleh nak kata seminggu. Sebab itulah susah kan nak kira kalau seminggu. But kalau sehari, around let's say 5, 6 hours. Sehari? Yes, sehari. Tengoklah kalau Sabtu Ahad lebih lah. Adakah video game ni korang punya riadah utama? Maksudnya kalau tak ada apa nak buat, korang main game, bangun tidur main game, lepas habis makan main game, balik bilik main game, macam tu ke? Dia macam something to look forward to. Game ni macam macam kalau story game kan macam nanti nak balik nak ingat nak sambung lah main ni. Tengoklah kalau tak ada kerja kita sambung main game. Kalau tak ada kita fikir-fikir kemudian lah game tu. Not the main reason untuk buat something but mostly one of the interesting ones. Macam I think ada masa free.
bolehlah main game. Macam tu kind of a thing. Oh, semestinya Ah, tidak. Sebab apa, oh. saya kalau macam betul-betul dah tak ada mood tu, saya takkan main game sebab kalau kalau saya tak ada mood, saya tak boleh duduk dekat satu tempat tu. Nanti lagi tak ada apa jalan. So apa saya buat, saya akan naik basikal je lah. So ini membawa kepada soalan yang seterusnya. Berapa jam seminggu Nana dengan Zarif ni luangkan untuk bersukan, buat physical activities kat luar? 2 ke 3 jam macam tu. Apa saya buat, saya selalu naik basikal tu, saya akan bawa, saya akan berada betul-betul serius lah. Betul-betul laju, betul-betul kuat. Betul-betul penat. Saya sampai bilik tu, kalau tak lencun dengan peluh, saya tak balik. Macam tu. Riadah sebab saya Hmm. physically unwell. Dia macam saya cepat sakit lah. So saya tak boleh tulasak or gunakan tenaga terlampau banyak, nanti cepat sangat sakit. So most of the time sebab UiTM Shah Alam kan dia bukit tu lain macam sikit. Jadi kadang kalau saya ke kelas, saya jalan kaki lah ke kelas instead of naik motor ke apa ke. So that covers balik daripada segi physical exercise lah untuk at least keluarkan peluh and stuff. So kadang-kadang macam hari-hari macam dah lama lah tak jalan kaki ke kelas. Okey lah kita jalan kaki lah tambah-tambah. So benda pun tak payah rush, benda pun tak payah terlalu ekstrim. So macam okey lah keluar peluh tu and kaki stamina semua bergerak juga. Kalau nak describe the value of video games dalam hidup Nana dengan Zarif kan, yang mana yang paling tepat? Mana game ni pengisi masa lapang ataupun game ni boleh bantu tenangkan diri bila frust ataupun lonely, ataupun game ni adalah the main priority dalam hidup anda, ataupun video games ni menjadi satu tujuan untuk Nana dengan Zarif nak study dengan bersungguh-sungguh supaya boleh decorate gaming room bila dah kerja ataupun jadi gamer profesional macam Solos. Kalau saya sendiri, saya tak pandang video game ni macam apa yang Bella cakap tadi lah. Saya tak pandang dengan macam tu. Saya pandang video game macam satu benda yang nak enhance saya punya skill. Contohnya, masa saya dekat sekolah menengah lagi, saya dah start dekat masuk sekolah menengah lah, umur 13-14 macam tu, saya dah start betul-betul main game yang macam follow game culture, apa game ni keluar, macam mana main game ni, apa type game ni yang ada. Dan dari situ juga saya tahu kat mana yang saya strong. Contohnya macam game yang memerlukan problem solving skill. Kat situ yang saya tahu yang saya okey juga kan dekat problem solving punya skill. Kuat juga aku punya skill kat sini. Dari game juga saya tahu. Lepas tu dari segi nak belajar macam mana nak cakap bahasa Inggeris, dari segi macam nak cakap bahasa Jepun, ada juga. So saya ambil video game ni as one of the medium to learn something. Dia tak ramai orang setuju dengan pemikiran ni, tapi regardless of that, Islam sendiri cakap yang ilmu ni datang dalam macam-macam bentuk dari macam-macam sumber. So kalau kita dapat ilmu daripada satu benda tu dan ilmu tu baik, halal lah ilmu tu. Macam tu lah dia. More to the first and second one, more to kepada macam riadah, not riadah lah, pengisi masa lapang lah. Pengisi masa lapang and juga untuk lepaskan frustration or anything. Sebab usually kalau contohlah assignment ke apa-apa ke, macam Nana akan letak game ni macam satu reward. Okay, aku siapkan satu part sampai satu part ni. Okay, contoh memang dah aim. Okay, hari ni nak kena siapkan satu part ni sampai satu part ni. Assignment mana. Okay, buat semua tu, dah siap baru main game. Dia macam reward system. Berapa lamakah tempoh paling lama Nana dengan Zarif ni main satu game dalam in one sitting, satu session ataupun satu round? Bagi contoh game lah. Contoh game lah yang kita orang dua main. Tadi Nana sebut Genshin, contoh 45 minit sejam macam tu. Sebab sebenarnya saya lagi lama lah. Ada persaingan lah ni. Sudah. Tak ada, dia selalunya macam kadang saya dah start main dulu, kemudian baru saya cakap nak masuk tak, jom kita farm sama-sama, semua. Dia akan masuk kemudian lah, lepas tu dia akan off, saya sambung lah. Macam tu. Kalau Nana pula macam mana? Main satu game tu berapa lama? Selain daripada Genshin lah pula. Selain daripada Genshin pula. Okay, kita letak ML lah, MLBB lah, Mobile Legends. Senang. Mobile Legends satu round dalam setengah jam, 20 minit tu setengah jam.
So usually I'll play about 3 to 4 games. So 2 hours to 3 hours plus minus. Hmm. Hmm. Tengoklah, Tu tengok mood. termasuk tengok mood Tu dah Tengok mood. termasuk dengan victory apa semua tu lah. Termasuk. Kalau Tengoklah dia kalau first ikut mood tu pernah agak lah main masa awal-awal Genshin keluar main nak kat 18-15 jam non-stop. ya Allah. Itu one sitting. Itu betul-betul one sitting. Tak Kan memang. dia bagi tahu saya hari tu pun macam kau buat apa sehari ni. Main game dia addicting. Dia macam kena buat. Macam tu lah. Okay, so pada pendapat Nana dan juga Zaris, adakah video game ni lebih menghiburkan daripada bercakap ataupun bersosial dengan kawan-kawan? Kenapa? Dia kalau ikutkan, kalau saya suka cakap dia bergantung kepada jenis orang apa yang kita sembang. Dan juga game apa yang kita main. Kalau ikutkan lah. Tapi kalau saya akan cakap yang usually lah bercakap dengan orang lagi seronok. So, Nana pula, kalau nak pilih video game ke, nak pilih member-member ke, yang mana lagi fun? Mana lagi fun? In social context, of course, bercakap dengan member lah, socialize lah. Sebab kalau main game tu itu je lagi tengah ada, game tu pun tak boleh reply apa kita tanya dia kan. So macam one way communication, bukan two way. Dia macam tak best lah kan. Kita cakap dengan dia, dia tak reply kita. So macam communication is better lah. Bersembang, bercakap dengan kawan better. Even nak cakap pasal game pun boleh. Oh ya, tadi aku pull ni, aku dapat ni. Aku tu, tadi ada orang reply. Kalau kita cakap kat game, dia tak cakap apa kat kita. Macam tu lah. Okay, kita tahu bahawa generasi muda yang akan mengambil alih pucuk pimpinan pada masa depan. So, jika anak muda itu diasah dengan pelbagai kemahiran hidup yang penting. So, pada pendapat Nana dan juga Zaris, bolehkah permainan video game ni dapat membantu dalam perkembangan kemahiran anak muda? Contoh-contoh skills dia macam disiplin, komitmen, problem solving, human relationship dan juga lain-lain. Macam mana? Macam yang Zarik cakap tadi juga, actually it helps. It helps in a lot of ways yang maybe orang-orang lain tak nampak jugalah. Bukan orang-orang lain tu dari segi maksudnya parents jugalah. Dia macam asyik main game je apa semua. Actually certain games also helps lah with developing mind. Macam kan setengah game ada quiz, puzzle or memory puzzle. So kena buat tu, kena buat ni. So kena ingat tu. Okay, ni gerak macam ni. Honestly, dia gerakkan your brain as well instead of just like main semata. Dia macam actually a lot of games implement that. Bukan je beberapa macam game-game famous. No. A lot of games actually implement that. Macam Zarik ada main game Batman. Dia ada puzzles. Dia ada macam timing. Nak kena tekan button tu tak kena tepat. Yang banyak kali dia tak jadilah kena tekan tu. So dia banyak kali juga. Dia banyak juga banyak tolonglah honestly dari segi pemikiran seseorang tu instead of just setakat main game pegang controller ke, pegang keyboard, pegang phone, tengok menatap. No, actually dia tolong banyak juga. Even in communications. Sebab macam co-op game means game yang kita main berkawan bergroup ataupun berdua. Co-op games dia membantu dari segi communication macam nak malu nak cakap depan-depan ni. Jadi kita boleh tak cakap online tak dia tak nampak muka saya. Macam itulah. Dia membantu juga dari segi nak tahu macam ni orang ni respond if aku cakap macam ni. Orang ni dia respond macam ni. Especially international people. Macam cara diorang cakap lain dengan cara kita cakap. So kita kena tahu boundaries kita kat situ. So sepanjang Nana main game ni, pernahlah macam berkomunikasi dengan dengan international people macam tu? Yes, banyak juga. So dia tak sesinya locally je lah. Dia ada sampai ke international? Dia agak sampai ke international. Tapi penerimaan sana dengan sini lain sikit lah. Terutama game yang meletup sekarang kan macam Fortnite dengan Valorant. Especially dengan Valorant sebab Valorant bagi satu account tu untuk tukar daripada server Asia ke server Amerika.
So lagi senang nak jumpa orang luar negara. Sebab banyak game sebelum Valorant lah yang saya tahu, tak banyak game yang buat tukar server sesenang Valorant. Okay, apa kata Zarif pula? Boleh tak kalau video game ni dapat bantu perkembangan kemahiran anak muda? Boleh, sangat-sangat boleh. Saya setuju dengan Boleh. statement ni. Sebab dan saya ada dua contoh. Pada tahun 2010 ada satu game ni, satu game yang dibuat oleh pelajar dekat University of Washington. Diorang keluarkan game ni sebagai satu eksperimen. Dia game puzzle. Dia game puzzle. Tapi the main thing pasal game ni, kita nak lipat protein. Like actual living protein. Apa dia punya molekul lah kiranya. Lepas tu game ni saya sajalah untuk macam level 1 lipat ni dapat protein ni. Something like that. Dia dapat iktiraf sebab ada satu team daripada, tak silap saya, negara India ke? Tak salah saya lah, nanti saya kena check balik. Dia dapat cipta satu protein baru yang actually as a binding agent untuk satu medicine ni. Dan ubat ni sekarang kita guna pakai. Saya tak ingat daripada segi macam mana, dalam hospital ke dalam commercial punya usage. Tapi kita memang pakai benda ni. Dan contoh lagi satu saya nak tunjukkan, tak adalah kaitan sangat dengan pemuda. Cumanya game ni dibuat oleh pemuda untuk orang tua yang ada Alzheimer. Game memory untuk pesakit Alzheimer, untuk improve diorang punya memory. Memory dan juga cara diorang ingat. Supaya kalau tak pun nak cure Alzheimer 100%, diorang still boleh mitigate the symptoms. Diorang still boleh like reduce the effect of Alzheimer's. So kita tahu video games ni ada banyak jenis. Antaranya termasuklah video games yang membabitkan aksi ganas seperti PUBG, Fortnite, World of Warcraft dan sebagainya. Ada orang kata main video games sebenarnya bagus sebab dia keluarkan aggression depan monitor, bukan depan orang. So it's actually good sebab dia release anger and stress. Ataupun ada orang kata hanya mengurangkan the ugliness of violence, tetapi dalam hati kita mula terima keganasan. So Nana dengan Zarif ni lebih kepada statement yang mana? Kenapa? Kita mulakan dengan Nana dulu. To me, it's a matter of didikan juga and exposure. So kalau nak kata macam game violence, contoh GTA kan, curi kereta, apa semualah kan. So macam dia mengajar violence. Honestly, it's a matter of perspective and it's a matter of exposure. They need to know. Children, teens, basically any age need to know. Game is not reality. You gotta remember that. Gotta differentiate between reality and virtual. Kena ingat tu, game is never and will never be reality when playing. So do not reflect anything in game to reality. Itulah a lot of people boleh differentiate, tapi ada some people cannot differentiate. Dia macam tak tahu mana satu, macam dia dah tak boleh bezakan. Itulah datangnya kawan-kawan, parents untuk tolong bantu bagi tahu this is virtual, this is reality. Remember that. Don't mix it up. Itulah. So to me, no, dia bukannya menyimpan macam sebenarnya dia ada aggressive tendency dalam diri dia sebab tu dia main game, dia macam we're basically enabling it. No, to me no. Sebab a lot of people who plays game, they know this is game, virtual and reality are two different things. Sebenarnya saya lebih kepada yang the first one. Dia bagus sebab dia orang lepas kat screen. Sebab betul keganasan ke apa semua yang tak baik-baik ni kita tak patut terima. Cumanya macam Nana cakap tadi, dia lebih kepada exposure dan juga dia lebih kepada choices yang kita buat. Kalau orang tu dia tak suka benda yang ganas-ganas, kenapa dia nak main tembak-tembak? Ada je game main puzzle, ada je game yang light hearted katakan. Kalau orang tu je tak suka game perang, kenapa nak download Valorant ataupun CSGO ataupun Call of Duty? Jadi dia bergantung kepada choices dan dia bergantung kepada orang tu. Game ni wujud sebab ada market, ada orang nak beli, ada orang yang minta. Jadi kita kena pandai lah sebagai consumer, kita kena pandai pilih apa yang kita nak, apa yang kita tak nak, apa yang kita nak, terima atau tidak. So kalau ada orang kata macam game ni tak bagus, depan saya akan cakap okay, apa sebab dia? Dia yang pilih sendiri kan, dia pula cakap tak bagus. Kan, dia macam nak benjo, lepas tu beli bergayam, lepas tu komplain. Bila dikaji kes-kes mass shootings di seluruh dunia, kebanyakannya dikaitkan dengan ketagihan video games. Bermula dengan tembak-menembak di depan PC, lepas tu go out and tembak orang bila dia marah.
Betul ke? Adakah Nana dengan Zarif rasa video game ni salah satu punca kepada yang kita panggil mass shooting ni? Kalau kita perasan kan, ibu bapa kita ada satu stigma dengan video game ni. Sebabnya, kalau saya tak salah, awal 2010, awal 2010 daripada tahun 2001 sampai 2010. Popular dekat Amerika dulu yang pasal video games ni tak baik sebab ini, sebab ini, sebab ini, sebab ini. Tapi cara dia orang pamerkan video game tu bukan cara yang macam itu adalah satu aktiviti yang family boleh buat. Kalau kita tengok iklan-iklan pasal game, kita boleh main sesetengah game dengan family. Macam contohnya konsol daripada Nintendo, Wii U. Dia ada satu game tu, Wii Sport tak silap, untuk family. Family boleh join main sekali. Tapi dekat Amerika, dekat berita yang orang-orang generasi mak bapak kita lah yang tengok, diorang cakap yang kalau download game ni sebenarnya dia mempamerkan jenayah. Dia cakap macam main game ni satu jenayah. Dia takut-takutkan tu. So macam biasalah, kita punya culture daripada USA, lepas tu turun ke sini, sampailah kat kita kat Malaysia. So parent pun akan nampak macam, tak baik juga main game ni sebenarnya. Dia pakai satu teknik namanya framing. Dia orang frame satu benda tu, dia orang tak frame the full picture. Dia orang just fokus dekat satu aspect of that picture. Lepas tu dia orang cakap, ini sebenarnya yang jadi. Sebab yang salah, kita kena tengok bigger context. Games ni ada banyak. Kita kena pandai. Kita bukannya biar produk tu pilih kita. Kita yang pilih produk tu. Apa yang kita nak main, apa yang kita nak buat. So, kalau orang kata, macam saya cakap tadi, kalau orang kata game ni sebenarnya tak okay, alright, try game lain. Kalau nak ikutkan game saja, the general context, Sudoku satu game, chess satu game. Tapi kita boleh main dekat dalam phone, dia jadi video game. So adakah video game Sudoku itu jahat? Sebab dia punya line tu memang diorang tak set, betul-betul set. Sebab kalau saya langkah sikit je, dia dah tak jadi satu line yang konkret. So diorang punya logik senang sangat runtuh. Video game is not it's not one of the main causes lah to mass shooting dekat US sometimes happen, right? Sebab dia ada banyak influence lain. Movies, we have movies, video, YouTube, Facebook, other social media platforms, ada kawan-kawan cerita-cerita, bukan je game. Kalau nak kata, dia belajar tembak sebab game. No, dia game tak ada tunjuk. Okay, nanti jangan lupa kita kena pergi mass shooting lepas ni. No, tak ada. So, dia belajar daripada banyak influence. TV, kat rumah TV, dia tengok video-video dekat YouTube. Kadang tiba-tiba terkeluar video YouTube. Dia tembak macam ni. Lepas tu dia pun carilah website-website dekat Google untuk beli. Untuk beli weapon, untuk beli barang-barang itu. Macam mana nak bukannya game sahaja. Game tak ada ajar daripada basic to end macam mana nak buat something. Dia mesti buat dia own research macam mana nak buat. So bukannya sebab saya nak pergi ni sebab saya tengok game ni main tembak-tembak, saya suka, saya nak buat. No. Banyak lagi kalau kita tengok mass shooting, banyak reason dia. Terrorism, not just hatred lah. Mesti ada juga hatred, ada juga mass shooting, ada juga dia a bit wonky in the head. So yeah, banyak juga reasons dia, not just video game. Kalau dekat Amerika pula, sebab diorang punya gun legislation, I think nama dia, yang senang sangat nak beli senjata. Nak dapatkan license, gun license, weapon license umur 21, tapi nak beli actual weapon umur 18. Nampak kan? Yeah. It's an actual rule. Maybe diorang tukar, saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, itulah dia. Nak beli weapon 18, tapi nak dapatkan license nak pakai benda tu umur 21. So daripada umur 18 sampai umur 21 ni, kalau dia pakai tu kira illegal. Macam tu. Kalau dia pakai illegal. Okay, bukan pakai lah. Beli dia tu tak apa. Self-defense. Hanya guna untuk self-defense sahaja. Even that boleh prosecuted masuk penjara. Even that. So umur 18 beli, simpan. 21 baru boleh pakai. Baru secara legalnya boleh pakai. Tapi kalau umur 18 pakai, boleh prosecuted even under the term self-defense. Sebab dia kalau tembak lah, tapi kalau macam ambil benda tu sebagai nak pukul dia, itu tak apa. Tapi kalau pakai nak tembak.
American Psychological Association ataupun Persatuan Psikologi Amerika Syarikat pada 2015 actually ada menyebut kajian menunjukkan ada kaitan antara video game ganas dan kelakuan agresif dan pengurangan kebolehan sosial, rasa empati dan sukar membincangkan pilihan-pilihan seseorang. So pada pendapat Nana dan juga Zaris lah kan, adakah kajian ini make sense ataupun just rubbish talk je daripada pendapat persatuan ni? So Still 2015 valid. compared to still valid. Kalau 2015 compared to now punya exposure towards basically exposure in general lah. Beza sangat. 2015 dulu. Dulu kita ada apa? YouTube paling-paling. Oh, Instagram tu kira mewah lah ada Instagram. So nak cakap macam sebab how to say might be that kajian dia tu influenced by orang-orang yang might be kajian dia pun influence tu tak berapa accurate sebab kita tak ada a lot of exposure to mental illness pada 2015. Mental illness illness atau disorder pada 2015 ni macam kita tak tahu pun. Dulu masa kita 2015 kita tak tahu bipolar tu apa sebenarnya. Kita tak ada enough exposure. But sekarang kalau kita cakap bipolar ke apa-apa ke kita terus mental disorder. Dia ada masalah mental and need help from psychiatrist. Macam tu. Dia ada tu. Macam dulu tak expose sangat. So orang macam tak tahu. Macam dia agresif, dia main game. Dia agresif sebab dia main game. Not just because pressure daripada family, daripada kawan, daripada environment. No, sebab dia main game so dia sebabkan dia banyak main game jadi dia dapat dapat aggressive impulse daripada game tu. No, actually dia kena kaji juga apa lagi sebab lain yang boleh menyebabkan distress juga. Sebab and then compared to now kita banyak exposure. So kita banyak exposure daripada segi social media lah. Kita banyak macam korang kena ingat game ni bukanlah penyebabnya. Dia ada banyak juga sebab so banyak exposure. So orang pun dah ramai tahu. So sekarang compared to then might be different in terms of kajian. Sebab now we have a lot more exposure and a lot more intel and lagi senang untuk dapat informations. So might be differ from before. Sebab before kita tak ada banyak information and tak banyak sumber nak cari. Dengan adanya smartphone, gamers boleh main game selalu, contohnya Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. Maksudnya mereka boleh bermain di mana-mana dan bila-bila saja. So pada pendapat Nana dan juga Zarif lah, adakah perkara ini akan menambah kepada ketagihan video game? Ya, saya setuju. Ya. Sebab dulu video games dia terikat dengan konsol. Dia terikat dengan konsol dan dia terikat dengan platform. Dulu kita kena ada komputer, dulu kita kena ada TV dan juga actual konsol tu macam PS4, Xbox, PS, Xbox. Semua tu sendiri dia tak sepenting smartphone kita sekarang. So smartphone kita sangat-sangat penting. Itulah kita punya wallet, itulah kita punya nak call orang, itulah kita punya nak message orang. Macam-macam. So bila tambah pula dengan game, of course kita akan jadi lagi addicted. Bukan saja dengan addicted dengan game. Addiction dengan game tu memang ada. Cumanya addiction dengan smartphone tu semestinya ada. Paling penting ada. Sebab kita akan 24 jam dengan benda ni je. Kita tak buat apa-apa dah. Main game tengok tu, itu je kita buat. Masa Valorant baru keluar, dekat social media banyak sangat clips dia dekat pasal orang ni main game macam ni. So dia lagi menaikkan minat dia orang main. Itu game dekat PC. Kalau pula dia advertise ataupun keluarkan banyak lagi video. Kalau kawan-kawan dia main game dekat phone, of course macam senang, aku pun ada phone, download je lah. So dia bukan saja addiction ke orang tu, addiction ke kawan dia, addiction ke family dia, lebih banyak. Dia boleh menyebabkan addiction tu. Tapi at the same time, itulah datangnya kalau in terms of budak-budak lah, let's say budak-budak lah kan, teens. Itulah datangnya guardian atau parents punya role untuk tegur. Untuk bagi tahu jangan over, you need to remember kita kena buat benda-benda lain juga. Datangnya diorang, itulah tugas-tugasnya juga untuk diorang menegur, mengingatkan. Tapi yes, dia boleh mendatangkan addiction without precautions. But with precautions, no. Seperti China,
Jepun juga mengehadkan internet akses bagi remaja bawah 17 tahun dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi berikutan usaha menangani masalah ketagihan video game dan media sosial dalam kalangan remaja. So pada pendapat anda, jika kerajaan Malaysia mengambil langkah drastik untuk mengawal had masa setiap individu dalam permainan video game, adakah rakyat kita akan bersetuju? Saya rasa tak. Saya rasa ramai akan cakap tak. Ramai sangat akan cakap tak sebab kita everything depends on internet sekarang ni. Literally everything. Saya pun, kad pun, saya kadang tak berjenis tak bawa kad bank tu. Saya pakai phone saya. Kalau tak internet, habis. Saya pun tak boleh guna kad tu dah. Macam tu lah. Jadi, and then dia kena ingat, game-game ada game yang offline. Bukannya semua game online. Jadi kalau dia tutup sekat sekalipun internet tu, tak bermaksud diorang tak boleh main game. Diorang boleh lagi banyak-banyak lagi game offline dekat sana tu. Diorang boleh je. So, and then internet ni kalau nak sekat betul, untuk sekat untuk usia budak-budak je right. Budak-budak sekolah je right. Tu pun sama diorang tak boleh nak sekat. Sebab diorang diorang belajar pun sekarang ni bawa tablet pergi sekolah, bawa komputer, bawa phone. Sebab kat situlah sumber diorang nak belajar. Diorang punya rujukan-rujukan semua dekat internet. Semua dekat Google Drive diorang. Diorang pakai Google Classroom, everything kena guna internet sekarang. So kalau diorang limitkan, bayangkan nak submit assignment ni. Tiba-tiba ya Allah dah guna limitation, dah tak cukup masa untuk submit. Macam mana? So to me no. Memang tak sesuai and ramai sangat takkan setuju. Oh tak, saya setujulah dengan apa yang Nana cakap tadi. Memang ramai akan tentang benda ni sebab cara kita belajar sekarang pun lebih IT kan. So macam mana nak belajar IT kalau diorang sekat internet. Sebab apa, okay, tahu okay ni keyboard, ini mouse, ini screen, okay. Apa diorang boleh buat kalau tak ada internet? So sekarang sebab kita dah terikat sangat dengan internet. Internet tu dah jadi macam kerat darah ni keluar internet macam tu lah. Tapi ada kemungkinan ke kalau dia sekat video game je? Macam mana dia nak select video game je? Kita Kalau tanya orang yang kena sekat wifi dengan video tu. mana ada. Oh tak ada? Oh tak ada, salah. Ada. Mak saya bagi main video game dah. Hihi. Honestly dia ada macam Fortinet, if I'm not mistaken, Fortinet kan? Fortinet kan nama website tu. Bukan website lah, dia macam satu benda lah. Basically dia akan block kalau contoh kalau laptop ni dia guna game ni, dia guna untuk main game. Dia akan block internet access untuk tu website tu ataupun untuk app tu sendiri. Kalau dia masuk je app tu dia cut off internet. Untuk server tu dia akan cut off internet. Boleh? Ada. And if that's the case then yes, setuju untuk budak. Tapi kena ada limitation masa tu lah. Tutuplah daripada pukul berapa sampai pukul berapa. At least janganlah tutup pada masa-masa yang tahu yang diorang ni dah balik sekolah, diorang nak kena relax sikit, bagi release tension seharian belajar right. So diorang nak release tension, janganlah sekat time tu juga sekat. Marah habis. Diorang pun tak tahu nak lepas stres kat mana kan. Sekatlah lepas pukul 10, 10 ke atas sebab kadang ada yang jenis stay up kan, tak tidur malam semata nak main game. Lepas tu esok pagi bangun pergi sekolah, dah mata macam tu. Tak boleh fokus. Macam tu lah kalau okay, but ada masa tu kena tepat. Kita dah pun nak wrap up. So sebelum tu ada tak sebarang pesan nak khidmat masyarakat kepada penonton di luar sana? So terms of video games, ingatlah game ni kalau korang nak pursue professionally, it's fine. Tapi you need to remember juga you have your own life luar daripada game tu. You have your family, you have your friends. Jaga juga relationship tu. Bukan je game ni lah. Walaupun itu career korang, itu bukanlah everything. You need to jaga relationship dengan Allah, dengan Tuhan, dengan parents, apa semua. Jaga. Make sure benda tu jaga and make sure to remember korang ada reality. Janganlah terlampau main game sampai lupakan reality. Lupa assignment semua kan. Okay, dari saya lah kan. Biasalah. Budak UIA ada hadis sikit. Okay. Tak. Dia kena dengan konteks. Kena dengan konteks. Daripada Mutarif bin Abdillah berkata, maksudnya sebaik-baik perkara adalah yang bertengahan. Maksudnya apa kat sini? Dia cakap pasal kita kena bersederhana. Islam ni adalah satu agama yang senang. Siapa yang berbuatkan Islam susah, dia susah. So kita ambil benda yang senang je. Kita kalau
main game tu janganlah main game ke buat apa-apalah. Kita kena bersederhana. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang. Terlalu banyak memudaratkan, terlalu kurang pula tak mencukupi. Kita beli sesuatu tu biar kita yang pilih, bukan dia pilih kita. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini. Terima kasih diucapkan buat Nana dan juga Zaris atas kesudian untuk bersama dengan Bella hari ini. Kita berkongsi buah fikiran, berkongsi kata dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dari Bella dan tim MKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik dan jangan lupa ikuti kami di page FB, Twitter, Instagram dan juga YouTube My Campus Radio TV untuk lebih banyak video dan info yang menarik. Hanya di My Campus Radio, jom berubah bersama. Bye. Bye-bye.